Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat iman, Islam dan juga ihsan, nikmat keamanan untuk kita dapat bertemu dalam majlis ilmu untuk membahaskan berkait dengan sejarah para nabi dan rasul berdasarkan kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Abul Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, yang mana Al-Quran meletakkan tarkis, yakni fokus sejarah yang paling utama ataupun kita boleh kata umdah, asas bagi seluruh sejarah dan ketamadunan adalah sejarah para rasul, sejarah nabi dan rasul. Ini kita kena faham. Kita dah sebut banyak kali, cuma kita nak peringatkan kenapa pentingnya kita memberi penekanan yang khusus, fokus yang sepenuhnya terhadap tarikh al-anbiya wal rusul, tarikh nabi-nabi dan rasul, kerana dia adalah umdah, dia asas sejarah. Maknanya kalau kita belajar sejarah tapi kita jahil tentang sejarah nabi-nabi dan rasul, kita hakikatnya kita jahil sejarah. Ana bagi contoh yang mudah. Berapa ramai orang hari ini mereka obsesi mereka terhadap sejarah tokoh-tokoh adalah satu perkara yang kita tak nafikan. Kita bukan kata benda tu tak baik. Nak kaji-kajilah tentang pejuang tokoh kemerdekaan ke, tokoh apa ke, Mat Kilau ke, Datuk Bahaman ke, Tok Janggut, nak kaji-kaji. Cuma bila mengabaikan umdah, mengabaikan asas sejarah, asas sejarah yang jelas, yakni sejarah para nabi dan rasul ni yang paling jelas. Kerana Al-Quran turun ceritakan sejarah mereka. Nabi SAW ceritakan dekat kita sejarah mereka. Jelas. Dan tidak ada rumut, tidak ada keraguan. Sebab itu kenapa para ulama menekankan, menegaskan, dan mereka mengarang kitab-kitab tarikh dengan memulakan sejarah mereka itu memberi fokus kepada sejarah para nabi dan rasul. Yang ni poin yang sangat penting. Kepentingan sejarah para nabi dan rasul ni sangat-sangat penting. Kalau kita abaikan, habis. Hakikat yang kita lihat masyarakat hari ini, khususnya di negara kita ini, mereka kebanyakannya mengabaikan sejarah para nabi dan rasul. Maksud mengabaikan ni, mereka tak tahu, mereka anggap sejarah para nabi dan rasul tu okey, sudah selesai. Jadi tak perlu dibelajar, tak perlu dikaji, tak perlu dikeluarkan mutiara-mutiara pengajaran. Lalu mereka pun beranggapan pengajian ataupun perbincangan berkenaan dengan sejarah para nabi dan rasul ni adalah perkara yang remeh. Ataupun mereka kata ni semua orang boleh baca. Tapi hakikatnya mereka orang yang paling jahil tentang tarikh al-anbiya wal rusul, sejarah para nabi dan rasul. Ini yang kita kata kita nak highlightkan, kita nak tekankan kepentingan ini.
Baik, jadi kita sambung masih lagi kisah berkait dengan Nabi Allah Yaqub alaihi salam. Yaqub ibnu Ishaq. Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Baik. Jadi kita dah sebut sebelum ini tentang nas, teks yang Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah bawa ini sebenarnya adalah terjemahan daripada teks perjanjian lama. Maknanya ni memang teks Old Testament. Memang Imam Ibn Kathir rahimahullah nukilkan by harf, by word. Cuma ada perkara yang Imam Ibn Kathir yang kebatilan-kebatilan yang sangat jelas tentang kisah-kisah itu Imam Ibn Kathir tak masukkan. Maknanya ada tapisan lah di sini. Still ada tapisan. Maknanya Imam Ibn Kathir rahimahullah hanya bawa umdah asas cerita yang berkait dengan Nabi Ishaq dan juga Nabi Yaqub AS. Sebenarnya proses nukilan itu kita tak boleh faham Ibn Kathir rahimahullah hanya nukil macam tu saja dan dia tak faham. Tidak. Sebenarnya Ibn Kathir rahimahullah telah saring. Telah saring. Maknanya dia saring, muallif rahimahullah, Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau saring dulu. Kemudian beliau letakkan dalam kitabnya ini. Macam mana kita boleh tahu dia saring? Sebab kalau kita buat compare antara teks asal dengan teks yang berbagai version, memang jelas menunjukkan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah beliau bukan hanya menukil. Hanya menukil kemudian biar macam tu je, tak. Bahkan beliau menukil dan beliau memberikan satu naratif yang berbeza. Apa maksud naratif yang berbeza? Maknanya naratif yang tidak sama dengan apa yang dikisahkan oleh golongan Ahlul Kitab dari satu sudut. Baik, kita sambung apa yang Imam Ibn Kathir rahimahullah bawakan. Qalu di sini kita kata apa? Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani. Falamma qadima Ya'qub ala khalihi arda Harran idza lahu ibnatan. Apabila Nabi Ya'qub alaihi salam sampai tiba tiba di rumah bapa saudaranya, khalihi, yakni bapa saudara sebelah ibunya. Ibu Nabi Ya'qub nama apa? Rafiqah. Dalam bahasa Arab Rafiqah, dalam bahasa Inggeris Rebecca. Rebecca. Dalam bahasa Hebrew Rebecca. Rafiqah. Rebecca. Disebut Rebecca tu. Itu sebenarnya adalah nama yang asalnya adalah nama ibu kepada Nabi Ya'qub. Isteri kepada Nabi Ishaq alaihi salam, Rebecca. Rebecca ataupun kita boleh sebut Rafiqah. Dalam bahasa Arab Rafiqah. Maknanya kalau kata ada orang nak letak nama anak kan, maknanya dia nak letak Rebecca boleh je, tak ada masalah. Rebecca boleh je, tak ada masalah kan. Tapi kalau dia nak dia ada dia jati diri seorang Muslim dan seorang Arab Muslim dan Arab kan, dia akan mungkin dia akan pilih lebih baik letak Rafiqah. Tapi tak ada masalah. Sebab penamaan ni dia selagi nama itu adalah merujuk kepada nama orang-orang yang soleh, nama orang-orang yang siddiq, maka dia tidak mengapa. Dia tidak mengapa. Sebab tu dalam bahasa Hebrew disebut sebagai Ribqah. Rebecca tu asalnya Ribqah. Kalau dalam bahasa Arab disemuahkan Rafiqah ataupun Rifqah. Rafiqah. Murafaqah maknanya teman, kawan kan. Ribqah kalau kita tengok dalam bahasa Hebrew maknanya Ribqah disebut sebagai kita kata flattering by beauty. Sebab itu dia
membawa maksud yang baik lah, maknanya baik. Dalam kemudian bila dalam New Testament, dalam perjanjian baru, bila teks Hebrew itu diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, ataupun kita katakan bahasa Rumi, Roman, maka dia jadi Rebecca. Biasanya Ribqah. Kemudian bila dia diterjemahkan ke bahasa Roman, Rumi, dia jadi Rebecca. Rebecca. Itu dia punya asal usul penamaan tu. Dalam bahasa Arab kita sebut Rafiqah ataupun Rifqah. Rafiqah. Rifqah. Jadi dia nama isteri Nabi Ishaq, wife of Isaac. Ishaq Isaac kan. Baik. Jadi penting kita tahu nama-nama ni, penting sebab apa? Sebab supaya kita taklah terkejut kan, ataupun kita tak terkeliru kan. Dan banyak juga orang yang ditanya tentang nak bubuh nama anak ni kan, boleh tak bubuh Rebecca, boleh tak bubuh nama Rachel, boleh tak bubuh ni. Cuma kita kena sebagai seorang ibu bapa, kita kena timbang lah. Kalau anak kita tu, kalau kita tu duduk dekat US ke, duduk dekat England ke, duduk dekat Eropah ke, tak ada masalah lah bubuh nama anak Rebecca tu kan, tak ada masalah kan, tak ada masalah. Maknanya sebab kalau dia, anak dia tu pergi sekolah ke ataupun pergi bersosial dengan masyarakat di sana dengan batasan-batasan syarak, dia tak ada isu kan. Tapi bila dia bila dia, kita orang Melayu ni bubuh nama Rebecca tu, bila dia anak dia hantar pergi sekolah kan, sekolah pula, jadi kat situ mungkin uruf lah, dari sudut uruf tu tak sesuai lah, tak sesuai. Tapi bukanlah kita kata tak boleh langsung, cuma lebih baik kita ambil nama-nama yang dalam apa kita kata dalam lisanul Arab lah, sebab kita orang Islam kan, jadi kita ada jati diri kita. Jadi kita taklah ni apa kita kata kita taklah menampakkan kita punya kebergantungan tu dengan bahasa mereka dan juga kitab mereka kan. Itu paling penting. Tetapi dalam macam contoh nama-nama yang kita berkongsi, contoh macam Quran dengan hadis sebut, itu tak jadi masalah, memang tak jadi masalah. Itu memang contoh macam Yusha' bin Nun kan, Yusha' bin Nun memang dalam hadis Sahih Al-Bukhari kan. Bahasa dia orang Joshua, tapi tak payahlah letak nama Joshua kan, letaklah nama Yusha' dalam bahasa Arab. Sama juga Rebecca kan, tak payah kalau nak letak Rebecca, kalau dia berani dia boleh jawab kan. Kalau orang tanya Rebecca ni nama bukan orang kafir ke, dia boleh jawab balik, dia boleh counter balik, dia boleh menyebabkan orang yang bantah dia tu tersenyap, terdiam, silakan, dia boleh je dia nak letak. Tak tak, kita kalau ada ilmu, kita buat something tu, kita kena tanggung dia punya kita berani untuk tanggung dia punya dia punya akibat dia kan. Jadi tapi itulah nasihatnya, kalau kita tak boleh nak jawab, kita takut salah faham dan sebagainya, baik kita ambil nama Arab saja kan. Rafiqah, Rebecca tak ada masalah juga, Ribqah pun tak ada masalah, Rebecca tak ada masalah. Cuma kita orang Islam, kita ambil lah nama dalam bahasa Arab kan. Baik. Jadi bila Nabi Yaqub AS sampai ke rumah bapa saudara sebelah ibunya, ini ibunya Rebecca atau Ribqah, baik di bumi Harran, maka idza lahu ibnatan, maka Nabi Yaqub AS mendapati Laban nama bapa saudaranya itu mempunyai 2 orang anak perempuan, ibnatan. Ismul kubra Leah, Leah, L-E-A-H, Leah. Dalam bahasa Arab disebut apa? Leah. Kalau dalam bahasa Hebrew disebut Leah. Baik, bahasa Hebrew kalau kita tengok Leah ini maknanya weary, ataupun disebut sebagai kalau kita tengok dia punya lawah ataupun lawah ataupun laah, asalnya maknanya too tired,
or make disgusted, a faint, grief, loath, be made weary, service. Itu maksud dia dalam bahasa Hebrew. Baik, Leah, tengok di dalam asalnya teks ni dalam kitab penciptaan. Ni kitab apa dia kita kata Genesis, Bereshit. Teks ni sebiji. Maknanya Ibnu Katsir ambil tu sama. Dia tak ubah. Teks ni sama macam dalam Old Testament, dalam Perjanjian Lama, Genesis, Bereshit ataupun dalam bahasa Hebrew Bereshit yang disebut Bereshit. Kita kata Genesis. And Laban had 2 daughters. The name of the elder was Leah and the name of the younger was Rachel. Rachel. Kat sini terjemah dalam bahasa Arab. Idza lahu ibnatan. And Laban had 2 daughters. Ismul kubra Leah. The name of the elder was Leah. Wasmus sughra Rahil. And the name of the younger was Rachel ataupun Rachel. Rahil. Dalam bahasa Arab Rahil. Inilah ibu kepada Nabi Yusuf alaihissalam, Rahil. Rachel. Seorang tanya pula, boleh tak nak letak nama anak perempuan Rahil? Boleh. Anak kita nanti ni besar, dia tanya Rahil ini nama siapa? Nama ibu kepada Nabi Yusuf. Ada tak kita boleh kata ni tak boleh ni Nabi ni Yahudi punya? Tak boleh. Ini nama orang soleh lah, maknanya wanita yang soleh, salihah, isteri kepada Nabi Yaqub dan ibu kepada Nabi Yusuf. Boleh tak kita letak nama anak perempuan kita, cucu perempuan kita Rahil? Boleh. Cuma kita kena, macam Ana cakap tadi, kita kena pastikan kita cukup ilmu. Maknanya kita boleh untuk jawab kalau cucu kita tanya apa nama Rahil ni nama siapa, anak kita tanya Rahil ni nama siapa. Nanti dia membesar, dia akan kaji, dia akan cari. Risau-risau nanti dia pergi, kalau kita tak ada pegangan yang cukup, pegangan yang kukuh tentang akidah kita, lagi boleh menyebabkan dia terpedaya pula dengan kristianisasi ke apa. Itu sebab tu kita kena tengok, kita kena timbang. Nak letak tu kena ada ilmu. Rahil tak ada isu. Ataupun Rachel, nama adalah nama anak kita kata perempuan Nabi, anak perempuan Laban, bapa saudara kepada Nabi Yaqub, sebelah ibu Khal. Am sebelah bapa, Khal sebelah ibu. Bapa saudara kalau sebelah bapa dipanggil ammi, ammun. Ammuhu. Bapa saudara sebelah ibu dinamakan, disebut sebagai khal, khaluhu, khali. Baik. Wasmu sughra Rahil, kata Ibnu Katsir, fa khataba ilaihi Rahil. Jadi Nabi Yaqub alaihi salam, beliau ingin meminang Rahil. Fa khataba ilaihi Rahil. Maknanya dia jumpa dengan Laban tu, dia terus bagi tahu dia punya hasrat untuk menikahi Rahil. Maknanya Nabi Yaqub alaihi salam pada awalnya ingin menikahi Rachel, yakni Rahil, adik kepada Leah. Kalau kita tengok antara kebejatan dan juga kejahatan orang-orang Yahudi, mereka telah menokok tambah kisah ini dengan mereka mendakwa satu perkara yang mungkar, maksiat, apabila mereka menyebutkan dalam teks-teks sebahagian ada yang mereka dah buang sebab mereka tahu benda tu memalukan dan benda tu tak sepatutnya letak, tetapi ada tambahan-tambahan yang kita katakan membenarkan celaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran,
fawailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaydihim. Celakalah bagi orang-orang yang menulis kitab dengan tangan-tangan mereka. Iaitulah apa, mereka mengubah ayat-ayat Allah dan mereka telah mentuhmah peribadi para nabi dan rasul dengan tuhmahan yang jahat. Kalau kita buka dalam yang version yang banyak yang illustrated yang version maknanya Bible yang illustrated version, memang sangat-sangat jahat. Memang sangat-sangat jahat. Mereka buat cerita, mereka tambah. Kononnya Nabi Yaqub alaihi salam kita kata bersendirian dengan Rahil, dan kononnya dia kata Nabi Yaqub tolong ambil air waktu tu Rachel tengah ambil nak bagi minum dekat ternakan kambing-kambing ternakan dia. Kemudian dekat situ berlaku, kononnya mereka kata Jacob telah dia kata Jacob kiss her. Dia kata, maknanya dia pun tuduh Nabi Yaqub cium sedangkan tak kahwin lagi. Nampak celaka Kita kata jahat jahat. So ini yang dibantah oleh ulama-ulama Islam. Maknanya mereka tidak menghormati para nabi dan rasul. Ini betul. Dan ini yang mentohmah kemaksuman para nabi dan rasul. Kalau ada orang tanya balik kita, bukankah sebelum ni kita kata Nabi Yaqub alaihi salam ketika ini belum jadi nabi? Dan apa yang berlaku, kita kata version depa yang kata Jacob bersama dengan Leah, Jacob bersama dengan Rachel, yakni Rahil, Nabi Yaqub dengan Rahil bersendirian, mereka gambarkan dengan gambaran yang tidak layak. Maknanya buat maksiat lah maknanya sebelum kahwin. Jadi kita katakan ini dalam kita punya budaya Islam, perkara tersebut adalah syani', maknanya benda yang mungkar. Hatta sebelum kita kata dia adalah mungkar, bukan dari sudut agama sahaja, bahkan maruah, dari sudut uruf, adat, dan mustahil perkara itu berlaku kepada seorang nabi walaupun dia bukan seorang nabi, belum lagi dilantik dan diutuskan menjadi nabi lagi. Dalilnya apa? Dalilnya bila kita compare dengan peribadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita adalah mizanun rajih, mizanun akbar, al-mizanul akbar, kata Sufyan bin Uyainah rahimahullahu taala. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, mizanur rajih. Nabi kita adalah neraca yang terbesar, neraca yang utama. Kita timbang segala sesuatu dengan akhlak Nabi kita, dengan peribadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita buka dalam sirah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi Muhammad menjadi rasul, menjadi nabi, Allah Taala telah jaga kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak minum arak. Nabi tidak pernah terlibat dengan zina. Nabi tidak pernah terlibat dengan kemaksiatan. Kan ada riwayat yang disebut, kalau kita buka dalam kitab-kitab sirah, kan Nabi SAW teringin nak pergi majlis urus, walimatul urus, satu golongan. Ketika itu Nabi masih syabab, masih pemuda. Nabi nak pergi dengar muzik-muzik yang mereka mainkan. Kawan-kawan yang sebaya dengan Nabi nak ajak Nabi. Tetapi Nabi SAW, Allah tidurkan Nabi kita. Allah datangkan rasa mengantuk kepada Nabi SAW dan Nabi tertidur. Dan tak pergi. Bentuk penjagaan. Sebab itu para ulama bahaskan peristiwa-peristiwa yang disebut sebagai irhasat an-nubuwah sebelum Nabi jadi Rasul, Allah Ta'ala dah jaga. Tak terjebak dalam penyembahan berhala. Maknanya termasuk ismah an-nubuwah, kemaksuman para nabi, kenabian,
adalah Allah protect mereka punya peribadi, mereka punya maruah, mereka punya kedudukan. Sebelum mereka jadi Nabi pun dan Rasul, Allah Ta'ala jaga akhlak mereka, kepribadian mereka, maruah mereka, dan mereka tidak terlibat dengan mana-mana bentuk perkara yang boleh menjatuhkan maruah mereka, sama ada sebelum menjadi Nabi atau selepas menjadi Nabi. Ini kita tengok, ni kaedah penting. Bila kita berinteraksi dengan kisah para Nabi, ini adalah mizan, neraca. Bukan apa yang dikatakan oleh ahlul kitab, mereka mendakwa kononnya Jacob dengan Rachel berkapal. Maknanya istilah kita couple lah, maknanya duduk bersendirian, kemudian kita nak sebut pun tak berani. Kita nak sebut pun kita tak sanggup. Walaupun benda tu bagi mereka adalah normal kan. Cium pipi, dia kata cium pipi, tapi kita nak sebut pun kita tak berani. Pasal apa? Dia melibatkan peribadi yang paling mulia, para Nabi dan Rasul. Tapi kalau kita buka dalam version yang pelbagai, ada benda ni. Sebab tu bila ada version yang macam tu, mereka sebahagian daripada ulama-ulama mereka pun anggap benda tu tak sepatutnya ditokok tambah, tak sepatutnya. Maknanya di kalangan ahlul kitab pun tak setuju benda tu. Sebab itu yang disaring kan, jadi Holy Bible kan, disaring tu. Sebab benda-benda yang lucah tu dah dibuang. Asalnya ada benda-benda yang lucah yang diorang tambah. Itu kita kena faham, kita kena hati-hati. Baik. Sebab itu Imam Ibn Kathir rahimahullah dia bawa yang disaring, maknanya fakhataba ilaihi rahil, maknanya difahami dengan uruf seorang nabi yang Allah Taala jaga walaupun dia belum lagi jadi nabi ketika itu kan, ataupun dia sudah jadi nabi, sama ada belum jadi nabi atau sudah jadi nabi, tapi benda tu mentohmah kemaksuman dia. Sebab apa kita kata dia ketika itu Nabi Yaqub boleh jadi dah jadi nabi? Nubbi'a maknanya dia telah diberikan profesi dalam mimpi dia kan. Mimpi dia tentang apa? Yang kita cerita sebelum ni, maknanya ketika Nabi Yaqub tertidur di satu tempat, kemudian Nabi Yaqub bernazar untuk jadikan tempat itu sebagai tempat ibadat, iaitulah asas, batu asas kepada Baitul Maqdis. Batu asas kepada Baitul Maqdis yang akan dibina kemudian. Rumah ibadat yang antara yang terawal. Baik. Jadi yang pertama Kaabah lah kan. Ini yang kedua. Dikatakan ini yang kedua kan. Fa khataba ilaihi rahil. Maka Nabi Yaqub dia nak khitbah, dia nak apa maknanya nak minta, dia nak apa kita kata apa dia propose untuk kita kata untuk perkahwinan. Jadi dia minta keizinan Laban. Fa khataba ilaihi. Ilaihi maknanya Laban. Bapa saudaranya sendiri. Laban untuk dipinang Rahil, Rachel. Wa kanat ahsanuhuma wa ajmaluhuma. Dan Rachel ni Rahil, Rachel, dia adalah yang paling cantik berbanding dengan kakak dia. Ahsanuhuma wa ajmaluhuma. Tu maksud dia. Maknanya dalam Old Testament disebutkan inilah dia punya lafaz ni, wa kanat ahsanuhuma wa ajmaluhuma. Dalam Genesis disebutkan apa dia, Leah was tender eyed but Rachel was beautiful and well favored. Maknanya yang paling cantik lah. Fa ajabahu ila dhalika bi syartin an yar'a ala ghanamihi 7 sinin. Maka Laban pun dia setuju, tetapi dengan syarat, dia meletakkan syarat bahawasanya Jacob, yakni Yaqub, perlu menjaga ataupun bekerja dengan dia sebagai pengembala kambing, menjaga kambing-kambingnya, urus ladang kambing selama 7 tahun. Syarat dia 7 tahun. فلما مضت المدة على خاله لابان صنع طعاما وجمع الناس عليه وزف إليه ليلا ابنته الكبرى ليا وكانت ضعيفة العينين قبيحة المنظر. فلما أصبح يعقوب إذا هي ليا فقال لخاله لما غدرت بي
wa anta innama khatabtu ilayka ar-rahil. فقال إنه ليس من سنتنا أن نزوج الصغرى قبل الكبرى فإن أحببت أختها فاعمل 7 سنين أخرى وأزوجكها فعمل 7 سنين وأدخلها عليه مع أختها وكان ذلك سائغا في ملتهم ثم نسخ في شريعة التوراة. Ini penting. Baik. Bila dah selesai 7 tahun, maknanya dah Nabi Yaqub alaihissalam bekerja dengan bapa saudaranya Laban selama 7 tahun. Kemudian setelah sampai pada masanya 7 tahun telah berlalu, maka mereka pun buatlah feast, kita kata buatlah makanan, buatlah jamuan, ta'aman. Maknanya nak buat majlis pernikahan lah. Wa jama'an nas alaihi, buat makanan dan himpunkan manusia. Wa zaffa ilaihi lailan ibnatahul kubra Liyah. Wa zaffa ilaihi maknanya groom, dihiaskan pada waktu malam itu pengantin lah. Ya, ibnatahu al-kubra yakni the elder. Maknanya anak perempuannya yang tua, yang sulung, Liyah. Dan Liyah ni kata Imam Ibn Kathir, wa kanat dha'ifatul 'ainai qabihatul manzar. Liyah ni dia kita kata dha'ifatul 'ainai maknanya dikatakan bukan maksud dia mata dia lemah tau. Kan? Ya, kita boleh kata mata dia lemah. Maknanya dalam bahasa Hebrew disebutkan raqa. Raqa ni raqiq lah, kita kata dalam bahasa Arab raqiq. Maknanya dia apa dia? Ain, dia kata ain, raqa ain, raqaqa ain dalam bahasa Hebrew. Maknanya tender eye. Tender eye ni maknanya dia dha'ifatul ain. Dha'ifatul ain. Maknanya dia mata dia tu dia tak berapa kuat. Maknanya dia ada mata dia tu lemah lah, kita kata dia tak berapa kuat mata dia. Cuma qabihatul manzar ni anda tak pasti Imam Ibn Kathir ambil version mana. Maksudnya mungkin Imam Ibn Kathir dia ada nuskhah yang tersendiri. Qabihatul manzar ni maknanya bodoh. Maknanya Liyah tu tak cantik. Kan? Maknanya tak, qabihatul manzar ni maknanya tak cantik lah, maknanya kurang. Tapi kalau kita tengok dalam ayat yang first tadi, ahsanuhuma wa ajmaluhuma, maknanya bukanlah tak cantik tu bodoh. Maknanya kurang lah nak dibandingkan dengan Rachel, adik dia. Itu yang kita boleh faham kan. Falamma asbaha Ya'qub idza hiya Liyah faqala li khalihi lima ghadarta bi. Dan bila bila mereka dah kita kata dah makan dan sebagainya, maka bila nak masuk melihat pengantin, maka Nabi Yaqub melihat orang lain, Liyah. Jadi dia pun tanyalah dekat bapa saudara dia, di khalihi, lima ghadarta bi, kenapa engkau tipu aku? Kata kat bapa saudara dia Laban. Wa anta innama khatabtu ilayka rahil, aku propose, nak minta izin kamu untuk menikahi Rachel, ni Rahil. Satu lagi bentuk kekejian di kalangan orang Yahudi, mereka menuduh Nabi Yaqub malam itu mabuk. Ini juga adalah benda yang bagi mereka adalah normal, mabuk tu. Ini kita tak boleh terima. Sebab kita dah sebut tadi, para Nabi dan Rasul, mereka maksum. Maksum di sini maknanya maksum daripada apa sahaja bentuk kemaksiatan
yang boleh menjatuhkan maruah mereka. Baik, mungkin ada orang akan iktirad, ada orang yang akan bantah, atau ada orang yang akan datang bawa iktirad, bawa bantahan. Dia kata, bukankah dalam Muslim Islam literature, dalam sumber-sumber Islam, Nabi-Nabi juga ada pendapat ulama mengatakan Nabi-Nabi boleh juga terjebak dalam dosa-dosa kecil. Ya, kita tak nafikan itu ada perbahasan dalam agama kita. Memang ulama bahaskan tentang adakah Nabi-Nabi dan Rasul ni boleh terjebak dalam dosa-dosa kecil. Ada khilaf di kalangan ulama. Memang ada sebahagian pendapat ulama mengatakan mereka boleh terjebak dalam dosa-dosa kecil untuk mengangkat kedudukan mereka dan mereka bertaubat. Kerana mereka juga manusia. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi mengatakan tidak. Tetapi di sini, mereka telah, dakwaan orang Yahudi ni, dia menjatuhkan maruah. Dia bukan dosa kecil tau. Ni dosa yang mungkar. Maknanya, minum arak bukan kecil. Kabirah minal kabair. Mabuk pula. Jadi mereka mendakwa kononnya malam tersebut, Nabi Yaqub dia mabuk. Jadi, bila dia mabuk, dia pun tak sedar. Rupa-rupanya yang pengantin tu adalah Leah, sampai dia tak sedar. Jadi ini adalah bentuk penyelewengan, tuhmahan terhadap ismatul anbiya, kemaksuman para nabi dan rasul. Tak boleh diterima. Yang sebelum ni masih lagi, yang pasal yang kita sebut elemen kekeluargaan tu, itu masih lagi boleh diterima. Tapi bila melibatkan maruah seorang nabi dan rasul, ini kita kata hadza buhtanun azim. Ini adalah penipuan dan juga tuduhan dusta yang jelas, yang besar terhadap maruah dan juga kemaksuman para nabi dan rasul. Maksud kemaksuman ni maknanya mereka kita kena faham, para nabi dan rasul mereka dipelihara oleh Allah maruah mereka, dipelihara oleh Allah credibility mereka. Jadi kalau kita baca version yang mereka selewengkan itu, mereka tokok tambah, mabuk lah kan. Macam sama juga macam kisah Nabi Nuh AS, mereka kata Nabi Nuh mabuk. Itu semua tuduhan. Adakah kita sebagai seorang Muslim tergamak untuk kita tuduh para Nabi dan Rasul terjebak dalam perkara yang menjatuhkan maruah mereka? Sebagaimana mereka mendakwa Nabi Lut AS menikahi anak perempuannya sendiri, meniduri anak perempuannya sendiri. Itu juga adalah satu bentuk tuduhan-tuduhan dusta yang kita dah sebut sebelum ni dalam kisah Nabi Lut AS. Begitu juga ini. Sebab itu, orang Yahudi, mereka tidak ada respect kepada para Nabi dan Rasul. Sebab itu mereka, bila datang kepada mereka Nabi Isa AS sebagai Nabi terakhir yang diutuskan kepada Bani Israel, mereka juga menuduh dengan tuduhan yang keji. Sebab itu, Bani Israel, mereka memang tak ada respect. Mereka tidak ada penghormatan dan pengagungan kepada para Nabi dan Rasul. Dan Quran jelas sebut, mereka mendustakan para Nabi dan Rasul. Mereka membunuh para Nabi dan Rasul. Jadi, sebenarnya apabila kita tahu tentang penyelewengan mereka ini dengan terperinci, ini akan menatijahkan keimanan kita kepada Quran. Keimanan kita kepada Allah SWT yang sebut perangai mereka. Memang di sini perangai mereka. Mereka tuduh dengan tuduhan yang menjatuhkan maruah para Nabi dan Rasul. Baik. Jadi falamma asbaha Yaqub idza hiya liya faqala li Khalil ma ghadarta bi. Bila waktu pagi, sebab tu Imam Ibn Katsir dia tak bawa yang version yang penyelewengan tu, dia bawa yang ini yang boleh kita masih lagi boleh diterima dalam ruang lingkup penceritaan, ini masih lagi boleh diterima. Baik, lima ghadarta bi maknanya Laban, bagi Nabi Yaqub, Laban telah menipulah kan, telah membuat hilah. Maknanya Nabi Yaqub kata dekat bapa saudara dia, aku kan minta untuk menikahi, minta keizinan wali lah kan, untuk menikahi Rahil, bukan Leah. Baik, apa jawapan Laban? Baik, jawapan Laban di sini sangat penting. Innahu laisa min sunnatina an nuzawwija as-sughra qabla al-kubra. Kata Laban, sesungguhnya kenapa aku buat macam ni? Kenapa aku nikahkan Leah dan aku tak nikahkan Rachel, walaupun kau nak menikah dengan Rachel, Rahil.
Kerana sesungguhnya bukan termasuk sunnah kita. Min sunnatina, laisa min sunnatina. Bukan termasuk sunnah kita. Maknanya adat kita. Sunnah kita ni juga boleh maksud agama kita. An nuzawwija as-sughra qabla al-kubra. Maknanya ini adalah syariat. Boleh difahami juga, ni adalah syariat sebelum penurunan Taurat. Maknanya boleh kita kata saki baki ajaran Nabi Ibrahim ataupun Nabi Yaqub, Nabi Ibrahim dan Nabi Ishaq. Sunnatina kat sini sunnah siapa? Sunnah Nabi Yaqub, sunnah Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim. Laisa min sunnatina an nuzawwija as-sughra qabla al-kubra. Bukan termasuk sunnah kita. Sunnah kita ni sunnah siapa? Sunnah Nabi Muhammad ke? Bukan. Sunnah kita kena faham lah. Sunnah Laban, bapa saudara kepada Nabi Yaqub. Laban adalah saudara kepada Rebecca, Rifqah, yang mana Rebecca ialah isteri kepada Nabi Ishaq. Maknanya dia adalah sunnah Nabi Ishaq ataupun sunnah Nabi Ibrahim. Ishaq ibn Ibrahim. Laisa min sunnatina an nuzawwija as-sughra qabla al-kubra. Bukan termasuk sunnah kita, agama kita, adat kita, iaitu kami menikahkan yang kecil sebelum yang besar. Menikahkan yang kakak yang lebih adik perempuan dinikahi dahulu sebelum kakaknya. Tak boleh. Maknanya ni syariat sebelum kita. Syariat Nabi Ishaq, Nabi Ibrahim. Mereka ataupun kita kata sunnah mereka. Maknanya mereka tak boleh, mereka istilah orang kita panggil apa? Langkah bendui. Maknanya tak boleh kalau ada dua orang anak perempuan, kita bagi kahwin adik dulu, tak boleh. Ini sunnah apa? Sunnah Nabi Ishaq. Syariat Nabi Ishaq dan Nabi Ibrahim. Tak boleh. Yang tu yang sampai orang Melayu pun ambil tu. Sebenarnya kita harus je kan nak bagi menikah adik dia dulu sebelum kakak. Dia tak ada istilah apa. Dalam syariat kita tak ada penetapan tu. Tetapi mungkin dari sudut uruf memanglah kan. Ada dari sudut uruf memanglah. Orang Melayu kita mereka tak mau langkah benda ni sebab dari sudut uruf maknanya ialah sudah tentulah kakak dia tu dulu yang perlu dinikahkan banding adik dia. Tetapi kalau kata kakak dia tak jumpa calon, adik dia jumpa dulu, bagilah nikah adik dia. Tak ada isu kan. Tetapi berbezalah. Itu berbeza. Tapi nak bagi tahu ini dia punya origin dia. Dia adalah sunnah Nabi Ishaq. Sunnah Nabi Ibrahim, Ishaq. Dan Laban di sini adalah bapa saudara kepada Nabi Yaqub. Abang ataupun saudara kepada Rebecca, yakni isteri kepada Nabi Ishaq. Bapa saudara dia. Baik, jadi dia kata laisa min sunnatina an nuzawwija as-sughra qabla al-kubra. Bukan termasuk sunnah kita. Sunnah kita tu sunnah apa? Sunnah Nabi Ishaq. Syariat Nabi Ishaq. Menikahkan kakak, menikahkan adik perempuan sebelum kakaknya. Mesti kena kakak dulu. Kemudian kata Laban, fa in ahbabta ukhtaha fa'mal 7 sinin ukhra. Kalau kau suka, kau nak kahwin juga dengan Rahil, yakni adik dia, maka kau kena bekerja 7 tahun lagi. Wa uzawwijukaha, dan aku akan nikah engkau. Maknanya ini syariat terdahulu, maknanya ini sebelum penurunan Taurat. Maknanya ialah Taurat Nabi Musa kan, zaman Nabi Musa jauh lagi kan jarak dia. Berapa Nabi Yusuf, nanti kita masuk Nabi Yusuf 200 tahun lepas Nabi Yusuf tu baru. 200 atau 300 tahun baru Nabi Musa AS lahir. Kan? So dia punya timeline tu pun jauh. Jadi ini adalah apa? Syariat sebelum Taurat. Yakni syariat Nabi Ishaq. Antaranya lagi boleh syariat ketiga itu boleh dihimpunkan berkahwin antara dua adik-beradik. Dipanggil al-jam'u bainal ukhtain. Menghimpunkan dua orang saudara perempuan dalam perkahwinan. Maknanya seorang individu dia boleh menikah dengan anak perempuan seseorang, adik dan kakak dia boleh himpunkan dalam satu perkahwinan. Maknanya dia boleh bukan kena tunggu kakak dia meninggal lah.
Maknanya ketika hidup lagi dia boleh menikah dengan adik pada isteri dia. Dia panggil al-jam'u baina ukhtain. Dalam Quran, benda ni dinasahkan, dimansuhkan. Ni kena faham. Satgi geng-geng liberal, geng-geng ex-Muslim, geng-geng ex-Malay yang mengarut ni, yang jenis Ibahyun, yang jenis gila ni, yang tak tahu, tak faham apa, tak mengaji apa semua, dia kata boleh. Yang jenis Ibahyun ni lagi bahaya. Ibahyun ni kita kata mereka yang menghalalkan segala sesuatu. Termasuklah menghalalkan zina, menghalalkan apa yang disebut sebagai perkahwinan antara adik-beradik, menghalalkan sumbang mahram, menghalalkan segala-galanya. Na'udzubillah min zalik, na'udzubillah min ghadabillah wa sukhti. Kita kena hati-hati. Mereka ini ada dalam masyarakat kita, tetapi mereka tak beranilah. Sebab selagi ada orang Islam yang tegas, mereka takkan. Tapi mereka akan mereka akan datangkan keraguan-keraguan. Itu yang jadi, mereka akan datang tu zaman Nabi Adam boleh incest, dia kata boleh kahwin dengan ni adik-beradik boleh. Dia orang tak faham. Dan dia orang jahil. Dan orang macam ni kita kata bahaya sebab dia tak faham. Dia tak tahu cerita. Jahil. Orang macam ni tak ada nilai lah. Dalam Al-Quran menghimpunkan antara dua orang saudara perempuan dalam satu masa tak boleh. Apa dia? Tak boleh. Tak boleh. Dalilnya dalam Quran Allah kata apa? Dalam surah An-Nisa ayat 23 Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ati wa ummahatu nisaikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisaikum التي وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. Yani diharamkan juga kamu menghimpunkan di antara dua saudara perempuan kecuali illa ma qad salaf, kecuali apa yang telah berlalu. Maknanya kecuali dalam syariat-syariat yang telah lalu kemudian dimansuhkan oleh Al-Quran. Sebenarnya dimansuhkan juga oleh Taurat. Dimansuhkan juga oleh Taurat. Dan kemudian memang lepas penurunan Taurat maknanya lepas tu tak boleh lah. Maknanya hukum tu telah mansuh. Menghimpunkan dua orang saudara perempuan dalam satu perkahwinan dimansuhkan hukumnya. Dimansuhkan oleh dalam Taurat, yani syariat Nabi Musa alaihi salam, dan juga dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa amila 7 sinin wa adkhalaha alaihi ma'a ukhtiha. Maka Nabi Yaqub pun dia bekerja 7 tahun lagi mengembala kambing bapa saudaranya Laban, 7 tahun lagi kemudian barulah dia diberikan keizinan untuk menikahi wanita yang memang dah awal-awal lagi berkenan, iaitu Rahil, ibu kepada Nabi Yusuf AS, adik kepada Leah, isterinya yang pertama. Wa kana dhalika sa'iran fi millatihim thumma nusikha fi syari'ati Taurah. Maka menghimpunkan antara dua saudara perempuan dalam satu perkahwinan ini adalah kita kata sa'iran fi millatihim, dibenarkan dalam agama mereka sebelum itu. Kemudian nusikha fi syari'ati Taurah, dinasahkan, dimansuhkan hukum tersebut, tak bolehlah lepas turunnya syariat Taurat. Ni kita kena faham. Ini faedah kita belajar perbandingan agama. Kita belajar tentang kita bukan kelas perbandingan agama, tapi kita belajar tentang sejarah para nabi dan rasul, dan kita tidak menutup mata. Maknanya kita tidak menutup mata daripada rujukan-rujukan Ahlul Kitab.
penting. Kalau tak, kita tak tahu apa. Kan? Kalau ikut orang yang kata, oh tak boleh, Israiliyat, buang. Macam mana dia nak jawab? Macam mana dia nak jawab? Maknanya dia, kitab, apa kita kata, riwayat Israiliyat pun dia kata, tak boleh. Buang semua. Tak ada tapisan. Macam mana dia nak mampu memiliki kemampuan untuk menjawab syubhat dan keraguan golongan yang macam-macam hari. Sebab itu penting. Maknanya Nabi Yaqub AS menikahi 2 orang anak perempuan Laban, Leah dan juga Rachel. Itu adalah syariat dan sunnah Nabi Ishaq dan juga Nabi Ibrahim. Maknanya sebelum dimansuhkan syariat tersebut oleh Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa AS. Ini kita kena faham. Dan syariat tersebut juga dimansuhkan selama-lamanya oleh syariat Nabi kita Muhammad SAW. Datang Al-Quran, turun Al-Quran, maka turun dalam surah An-Nisa ayat 23 tersebut, habis, tak boleh. Mana-mana orang yang kata boleh, dia telah berdusta. Dia telah terjebak dalam perkara yang haram. Dan dia berdosa besar. Kalau dia menolak ayat Quran, dia jatuh kafir. 2 saja. Dosa besar dan kafir. Sebab dia tolak ayat Quran. Quran datang, surah An-Nisa ayat 23 mengharamkan wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salaf. Maknanya tak boleh menghimpunkan antara 2 orang saudara perempuan dalam satu perkahwinan. Kalau nak juga, dia kena ceraikan salah satu. Kalau dia dah menikah kan. Maknanya kalau kata dalam konteks dia dah menikah, dia tak tahu, dia kena cerai salah satu. Tapi tak ada kan, orang Islam takkan buat benda tu sebab jelas kot dalam Quran. Hukum kita jelas. Tapi kalau orang yang jahil, dia tak tahu apa. Itu kita kata bahaya kan. Dan apa kita kata, benda ni selalu dimainkan. Kononnya kata tengok ni dalam maknanya tak apa kita nak ikut syariat Nabi Ishaq. Ni kan Nabi juga. Ni syubhat juga. Ni kan syariat ni Nabi Ishaq. Syariat Nabi Ishaq apanya? Kamu sekarang ni, kamu diperintahkan Allah untuk ikut satu saja syariat. Syariat yang memansuhkan seluruh syariat, iaitu syariat Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu kata kamu boleh keluar daripada syariat Muhammad, kamu kafir. Habis. Maknanya kamu bukan Islam lah. Ini kita kena faham. Sebab itu kenapa dibahaskan berkenaan dengan nubuwah, kenabian, dan dibahaskan tentang kewajipan seluruh umat untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW. Maknanya tak boleh pilih lah. Tak boleh kata saya nak ikut syariat yang dulu. Syariat yang dulu tu dah dimansuhkan. Kau tak boleh pakai lah. Kan? Tak boleh pakai lah. Kalau kau pakai juga, maknanya kau menentang syariat Allah, syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Itu kita kena faham. Wa hadha wahdahu dalilun kafin ala wuqu'in nasakh lianna fi'la Yaqub alaihi salam dalilun ala jawazi hadha wa ibahatihi liannahu ma'sum. Ini dia point dia. Imam Ibn Katsir nak bagi tahu yang cerita panjang-panjang tu. Bukan nak cerita pasal Nabi Yaqub suka dekat Rahil, lepas tu. Bukan. Itu satu cerita, tapi nak bagi tahu apa dia punya intipati daripada kisah tu. Sebab Imam Ibn Katsir nak bantah orang Yahudi. Itu point dia. Sebab itu kita kena baca, kita kena mengaji dulu. Jangan tergesa-gesa tuduh Ibnu Katsir bawa riwayat Israiliyat. Dia tak mengaji lagi. Ini masalah orang kita. Ada orang kan, kata apalah ustaz ni duk bawa cerita Israiliyat. Dengarlah dulu. Kan? Adalah orang duk kata kan, apa ni duk bahas panjang-panjang ni. Bidayah Nihayah duk buat komparatif dengan Old Testament, riwayat Israiliyat pula. Tak bermanfaat. Kenapa perlu ajar kitab Al-Bidayah Nihayah ni? Ambil yang ringkasan sudahlah. Tak bermanfaat. Pasal kau tak tahu. Kalau kau tak tahu, baik kau diam.
Ana cerita kat sini pasal ada lah orang duk kata-kata. Orang kata apalah ustaz ni duk ajak kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ini kitab besar. Memanglah kitab besar sebab kita kecil. Kan? Dan memang kita tetapkan untuk pembacaan, kita dah bagi kan awal kelas kita rujuk mukhtasar Bidayah wa Nihayah untuk bacaan, rujuk mukhtasar yang diringkaskan oleh Syekh Ahmad Khan ataupun nama Syekh Mustafa Khan ataupun Ahmad Khan Al-Khani, Al-Khani, Syekh Al-Khani, yang ringkasan yang kita dah sebut awal kelas kita tu kan. Kita guna yang tu awal-awal tapi kita baca tak dapat apa. Baca ringkasan tu tak tahulah apa perincian dia. So kita buat kelas kita nak dapatkan perincian. Itu sebab apa kita rujuk balik kitab asal. Bukan saja-saja kita nak gedebel ke nak tunjuk something ke nak tunjuk kita ni hebat. Tak, pasal kita tak hebat itulah kita nak rujuk kitab-kitab yang membahaskan dengan agak perinci supaya kita dapat maklumat dan dapat ilmu yang mantap. Kita tak ada keraguan lagi. Dan kita boleh menegakkan hujah kat atas orang Yahudi. Itu paling penting. Kan? Sebab itu anda teringat apa? Founder kita taklim ni dia sebut apa? Konsep YT ni dia atas sikit daripada pengajian di masjid, bawah sikit daripada universiti. Tak ada teringat lagi. Kita mengaji kat Yayasan Taklim ni, kelas-kelas dia punya level dia atas sikit daripada pengajian di masjid, bawah sikit daripada universiti. Anda ingat dah kita pegang apa falsafah taklim tu. Maknanya founder cakap atas sikit daripada pengajian di masjid, bawah sikit daripada pengajian di universiti. So kita cuba untuk praktikkan. Jadi kita tak ada lah bawa hanya kita nak bawa ceramah-ceramah kita apa tak bagi manfaat-manfaat faedah-faedah ilmiah, kita nak bagi kepada masyarakat supaya mereka berkembang pemikiran, cara berfikir dan sebagainya. Jadi cerita yang Imam Ibn Kathir bawa ni, yang kita panjang ni, ana pun kadang-kadang takut apa? Takut orang tak dengar habis. Dia tak dengar habis lagi dia cut. Ini masalah dia orang kita. Dia tak mengaji habis. Kemudian dia tuduh orang dengan tuduhan yang dibuat, tuduhan tu base pada kejahilan dia. Sebab tu kita kena dengar dulu. Kalau kita rasa tak tahu, kita tawakuh, kita berhenti. Kan? Anda dengar ada orang cakap kan? Ada orang cakap ni apa dia orang kata ni apa ni ajak kitab ni panjang sangat. Anda kata tak ada. Bukan kita suruh orang baca kitab ni, kita bimbing. Kan? Tapi kalau kita tengok, kalau kita remehkan, akhir sekali kita tak dapat faedah ini. Maknanya dalam kita menuntut ilmu ni memanglah waktu dia panjang. Nak dapatkan satu faedah ni bukan senang ni. Nak dapat sampai dekat sini bukan senang. Yang kita nak tahu syariat Nabi Ishaq dimansuhkan tu, kena lalu proses ni. Baru dapat. Itulah tabiat ilmu. Kita nak cerdikkan orang, kita nak bagi ilmu kat orang, itulah kita suruh orang bersabar. Kalau tak sabar habis. Tak sabar apa? Hadza firaqu baini wa baini. Maknanya tak sabar habis lah. Maknanya macam faedah dalam kisah Nabi Musa dan Khadir kan. Sebab Nabi Musa AS tak sabar. Kalau tak dia dapat ilmu lagi banyak. Jadi kita kata bersabar. Kita dah berapa kelas kan, maknanya baru sampai dekat sini. Dan kita dapat faedah di sini. Tujuan Imam Ibn Kathir bawakan riwayat Israiliyat tadi untuk menegakkan hujah ke atas orang Yahudi. Sebab tu kata Imam Ibn Kathir di sini, wa hadha wahdahu dalilun kafin ala wuqu'in nasakh. Ini dalil satu ni saja cukup dah jadi dalil untuk menunjukkan, membuktikan berlakunya nasakh. Nasakh maknanya pemansuhan hukum. Pemansuhan hukum sama ada diubah hukum tu menjadi daripada berat kepada lebih ringan ataupun memansuhkan terus hukum. Ini perbincangannya dalam ilmu usulul fiqh. Kita panggil ada bincang tentang nasakh wal mansukh. Tetapi kat sini orang Yahudi dia pun tak terima nasakh. Macam Syiah. Syiah pun tak ditolak nasakh. Syiah. Dia tolak. Macam Yahudi lah. Sebab itu di counter kat atas orang Yahudi yang tolak nasakh. Lianna fi'la Ya'qub alaihi salam dalilun ala jawazi hadha wa ibahatihi. Menunjukkan perbuatan Nabi Ya'qub alaihi salam menikah dua orang wanita
adik-beradik serentak, maknanya menghimpunkan dua orang saudara perempuan dalam satu perkahwinan, itu menunjukkan keharusan pada awalnya. Keharusan pernikahan tersebut adalah harus. Kerana Nabi Yaqub adalah seorang Nabi yang maksum, pelihara. Itu hujjah Ibn Kathir. Kemudian lepas tu datang syariat Taurat, Nabi Musa AS memansuhkan hukum tersebut dalam Taurat. Baik. Wa wahaba Laban li kulli wahidatin min ibnatayhi jariyatan. Fa wahaba li Liya jariyatan ismaha Zulfa. Wa wahaba li Rahil jariyatan ismuha Balha. Ni cerita ni pasal apa? Pasal lepas ni kita nak masuk kisah Nabi Yusuf. Jadi dia ada apa? Dia ada dia punya, kita nak tahu latar belakang. Kan? Latar belakang. Itu peranan kisah. Cerita. Ada orang kata, buat apa kita duk sibuk cerita-cerita ni? Kita cukup mengaji Quran dengan hadis. Ini pun satu masalah juga. Bila orang, di kalangan orang yang tak tahu tentang faedah kisah. Quran kan penuh dengan kisah. Quran datang untuk memberikan petunjuk. Dan antara wasilah untuk mendapat petunjuk adalah melalui kisah, penceritaan. Nabi SAW dalam hadis-hadis sangat banyak. Kalau kita, ulama siap buat kajian kot, siap buat tesis kot, himpunkan tentang kisah-kisah yang Nabi ceritakan dekat sahabat. Kisah ni adalah alat, wasilah yang sangat berkesan untuk menyampaikan mesej. Itu penting. Kadang-kadang orang sunnah kita ni dia tak nampak benda ni. Last sekali yang dia biarkan, hak tu geng-geng bid'ah lah duk cerita kat orang. Lepas tu dia marah. Oh ni kisah Israeliat, ni kisah tak sahih, maudhu' palsu. Mana alternatif? Masyarakat nak dengar cerita yang sahih. Mana? Kau tak ada. Ahli sunnah semua pakat apa? Dia kata, cukup kita aja Quran, sunnah, akidah cukup. Last sekali bila geng-geng batiniyah, ahli bid'ah, orang bawa cerita khurafat, kita bising. Tu kita ada alternatif supaya masyarakat ada, dia boleh dengar ni yang sahih. Yang ni yang sahih. Kita dengar Israeliat pun Israeliat yang disaring. Kan? Al-Bidayah wa Nihayah ni dikarang oleh siapa? Seorang ulama hadis. Yang hebat. Bukan setakat ulama hadis, ulama mufassir. Iaitu Imam Ibn Kathir, ulama ahli tafsir. Mu'arrikh, sejarawan. Yang ni yang kita kena ketengahkan. Kan? Nak baca Al-Bidayah wa Nihayah ni pun bukan semua orang mampu untuk faham. Hak tu kita buat kelas. Yang orang ramai diisyorkan untuk baca ringkasan. Sebab memanglah buku yang tebal macam ni berapa jilid. Tetapi kita nakkan perincian. Dan perincian tu antaranya berbentuk kisah. Yang tu kita kena faham. Sebenarnya orang sunnah kata tak payah, kita ambil yang memanglah kalau nak bagi baca, nak suruh orang baca yang kisah-kisah yang sahih saja. Tak payah cerita Israeliat pun, pasal orang awam itulah yang mereka perlu tahu. Tapi bila kita masuk dalam pengajian, adalah benda yang kita ada cabaran-cabaran ni, antaranya macam mana kita nak berinteraksi dengan riwayat Israeliat. Itu kita bincangkan banyak dalam kelas kita sebelum ini. Baik. Jadi kisah yang berikutnya, Laban tadi dia pun bagilah hadiah kepada kedua orang anak perempuannya, Jariyah. Jariyah ni kita kata concubine. Maknanya hamba sahaya. So ini memang adat kebiasaan orang dulu. Dia bagi khadimah, orang yang akan berkhidmat, macam maid lah, macam maid. Tapi dia bukan pembantu rumah, istilah macam kita panggil pembantu rumah tau. Ini hamba. Maknanya dia dimiliki oleh tuan dia. Concubine. Baik, Jariyah ni, concubine ni mungkin betul dia punya concubine lah. Tapi ni diberikan kepada anak perempuan dia. Leah dapat seorang Jariyah yang bernama Zulfa. Seorang lagi adiknya, iaitu Rahil, Rachel, ibu kepada Nabi Yusuf.
mendapat jariyah, wanita hamba sahaya yang bernama Balha. Wa jabara Allah Taala dha'fa Liya bi an wahaba laha aulada. Maka Allah Subhanahu wa taala telah jabara dekat sini maknanya telah menyembuhkan kelemahan Liyah, yakni pada awalnya dia tak boleh dapat anak, dengan Allah mengurniakan kepada Liyah anak-anak yang ramai. Fakana anak Nabi Yaqub. Fakana awwalu man wulidat li Yaqub Ruwaibil ataupun Rubil. Thumma Syam'un, thumma Lawi, thumma Yahudha. Maknanya daripada perkahwinan Nabi Yaqub alaihi salam dengan Liyah, maka mereka mendapat anak, iaitulah anak-anak Nabi Yaqub alaihi salam. Maknanya yang pertama Rubil. Rubil maknanya Ruben. Ruben. Ada sahabat kita nama Ruben. Baik. Jadi harus je lah bawa nama Ruben. Ruben ni anak sulung Nabi Yaqub daripada Liyah. Ruben ni dalam bahasa Hebrew maknanya disebutkan di daripada perkataan raba'ah ataupun daripada perkataan ra'ah. Maknanya view ataupun vision. Dalam sebahagian dia ada maksud dia banyak, tapi ada sebahagian vision. Antaranya adalah kita kata satu makna Rubil. Dalam bahasa Arab Rubil, dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Hebrew Ruben. Sebutan dia Ruben ataupun Rehuben. Kemudian dirumikan jadi Ruben. Ruben. Baik. Itu yang first. Thumma Syam'un. Kemudian Syam'un. Kemudian Syam'un. Yakni anak yang kedua. Anak yang kedua bernama Syam'un. Dalam bahasa Rumi, kita kata bila dilatinkan pada bahasa Greek ataupun bahasa Roman, dia jadi Simon. Simon. Syim'un ni dalam bahasa Arab maknanya apa? Daripada sama'. Dia panggil syama'. Syama' maknanya hear. Mendengar. Kan? Maknanya hearing. Dengar, maknanya dibagikan base pada nama-nama yang daripada root Ibrani. Syam'un dalam bahasa Arab dia diarabkan jadi Syam'un. Dalam bahasa Ibrani kita katakan Sim'un. Dalam bahasa Inggeris dia jadi Simon ataupun Simon. Shimon ataupun disebut Simon juga disebut. Itu anak yang kedua Nabi Yaqub daripada Liyah. Thumma Lawi. Anak yang ketiga daripada perkahwinan Nabi Yaqub dengan Liyah, iaitulah anak yang ketiga mereka, dinamakan dengan nama Lawi. Lawi ni kalau kita tengok Levi. Levi. Daripada Lavi. Levi ni dia panggil daripada bahasa Ibrani lava. Dikatakan apa? Cliff ataupun to unite, untuk menyatukan, attach it. Dan dia dirumikan jadi Levi. Kemudian dalam kitab mereka sebut dia ada satu chapter ataupun satu chapter dalam Old Testament disebut Leviticus. Leviticus itu merujuk kepada Levi lah. So mereka ini dia adalah anak Nabi Yaqub yang ketiga daripada perkahwinan Nabi Yaqub dengan Leah. So daripada Levi inilah datang keturunan apa? Lawi ni, Bani Lawi ni. Kita kata Lawi kan, daripada dalam bahasa Arab Lawi, Levi ni
Sinilah datangnya, maknanya daripada Lawi inilah keturunan Lawi ini datangnya dua orang Nabi agung dalam Bani Israel, iaitu Nabi Musa dan Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun Bani Lawi. So kat situ kita boleh tahu. Sini panggil genealogi, ilmu nasab. So kat sini kita kata kita boleh tahu dekat sini. Summa Yahuda, kemudian Yahuda ataupun Judah. Yudah. Yahuda, kat sinilah kita kata ataupun disebut sebagai Yahuda. Yahuda, kemudian di translatekan ke bahasa Rumi, dia panggil Jehudah ataupun Judah. Yuda. Disebut juga Yuda. So dia, maksud dia dalam bahasa Ibrani maknanya celebrate. To celebrate. Yehuda, Judah. Baik. Dan di sinilah dinisbahkan Yahudi pada Yahuda. Yahuda. Itu asal dia. Cuma Yahudi yang ada sekarang ni, bila kita sebut Yahudi yang ada sekarang, yang dimaksudkan dalam Quran, celaan terhadap orang-orang Yahudi dan hadis-hadis Nabi yang mencela orang Yahudi, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara, merujuk kepada doktrin. Ni pun kita kena faham supaya kita tak terkeliru. Supaya kita tak terkeliru. Hari ni ada seorang pensyarah dia bagi tahu Nabi-Nabi Musa, Nabi Harun ni bukan Nabi Yahudi. Kita orang pun terkejut. Orang ramai terkejut. Pasal apa? Dia pun tak faham. Dia pun tak nampak. Apalah pensyarah ni tak betul lah, sesat lah apa benda. Sabarlah dulu yang tak faham. Kan? Jadi satu lagi pensyarah tu pula kena bijak lah. Macam mana dia nak cerita kalau dia pun sendiri tak ada latar belakang yang kukuh untuk, maknanya dia punya bacaan pun tak menyeluruh dan sebagainya. Macam mana dia jawab kalau dia bawakan satu isu yang menyebabkan orang pening. Sebenarnya benda ni simple dia nak faham. Cuma pasal orang kita kurang membaca, kurang mengkaji dan sebagainya, itu masalah dia kan. Masalah asyik duk yalah menari, menyanyi, berhibur, jadi tapi tak ada ilmu, tak ada kita kata apa, thaqafah, maklumat tu tak luas. Jadi akhir sekali buat apa, orang bawa satu fakta dia terkejut. Nabi-Nabi Bani Israel tu bukan Yahudi. Betul lah tu, sebab Yahudi tu doktrin. Sekarang ni yang ni Yahuda ni anak Nabi Yaqub daripada Leah. Yang ni jauh lagi nak sampai depa jadi doktrin Yahudi yang sesat tu. Jauh lagi jarak dia. Itu kita kena belajar. Itu kita tak bincang kat sinilah. Fagharat inda dhalika rahil wa kanat la tuhbal atau la tahbal. La tahbal. Fawahabat li Yaquba jariyataha balha fawati'aha fahamalat. وولدت له غلاما سمته دان وحملت وولدت غلاما آخر سمته نفتالي. Baik. Jadi daripada perkahwinan Nabi Yaqub AS dengan Leah, mereka mendapat Ruben, Rubil, Syam'un, Simon, Lawi, Levi, Yahuda. 4 orang anak. 4 orang anak. 4 orang anak. Baik. Fagharat inda dhalika rahil. So, okey, faham. Nabi Yaqub ada anak 4 orang dengan Leah. Rubil, Syam'un, Lawi, Levi, Yahuda, Judah. Sebab apa penting kita kena tahu ni? Pasal kita duk baca Quran, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel, tapi kita tak tahu siapa anak-anak Israel. Kuranglah maknanya. Baca je dah. Kita boleh baca je, tapi kalau orang Yahudi mai tanya, siapa? Saya tak tahu, saya baca je Quran. Itu malulah. Maknanya menunjukkan kita tak faham. Baca tak faham ini satu benda yang dicela. Allah Ta'ala cela orang yang tak boleh faham. Orang yang tak gunakan lah. Maknanya kalau kita baca, kita tak faham, aku baca je lah. Tok guru aku ajak baca je lah. Itu jadi hafal matan apa semua tapi tak faham. Jadi ini tujuan kita sebut ni. Pasal kita duk baca Quran, ya Bani Israel.
Uzkuru ni'matallahi 'alaikum ya Bani Israel. Banyak kan dalam Quran Bani Israel. Cerita pasal Bani Israel banyak. Kan? Kalau kita tak tahu perincian-perincian ni, kita tak tahu, macam mana kita nak menambahkan keimanan kita? Quran sebut ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa awfu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wa idh akhadna mithaqa Bani Israel la ta'buduna illa Allah. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum. Sal Bani Israel kam atainahum min ayatin bayyinah. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel min ba'di Musa idh qalu linabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah wa rasulan ila Bani Israel. Kullu at-ta'ami kana hillan li Bani Israel illa ma harrama Israel ala nafsihi. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. Semua tu ana baca ayat-ayat yang sebut Bani Israel. Kalau kita tak tahu Bani Israel tu apa, macam mana kita boleh kata kita baca Quran? Saja nak bawa ayat-ayat Quran yang sebut Bani Israel ni sangat banyak. Tu semua tu ayat Bani Israel. Cerita pasal Bani Israel. Kalau kita jahil tentang Bani Israel tu siapa, kita tak tahu. Allah Ta'ala sebut Bani Israel maknanya son of Israel. Anak-anak Israel, anak-anak Nabi Yaqub. Yang ni kita bincang. Kan? Tu kadang-kadang setengah golongan, sebab tu pendapat yang mengatakan Israiliyat ni ditolak secara total tak tepat. Sebab apa? Kita dah bincang sebelum ni dalam kelas kita yang khusus. Sebab sahabat-sahabat Nabi, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud dan sebagainya, mereka riwayatkan riwayat-riwayat Israiliyat dengan tujuan ini. Dengan tujuan untuk kita dapat perincian. Maknanya, riwayat Israiliyat yang tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah haruslah untuk kita ceritakan. Itu kena faham. Ada orang dia jadi takut Israiliyat ni macam dia takut Wahabi. Ni maaf anda cakap. Oh jangan Israiliyat. Padahal bukan macam tu. Kan? Bukan macam tu. Kan? Baik. Baik, kita tengok soalan. Naktafi bihadzal qadar, tengok soalan. Masya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Al-bidayah wan nihayah itu cakap Melayunya apa? Tinggalan, faham. Baik. Al-bidayah wan nihayah maknanya al-bidayah dalam poster kita ada kan? Poster kan? Boleh rujuk kan? Al-bidayah maknanya permulaan, permulaan. An-nihayah maknanya pengakhiran. So kita bincang ni masih lagi dalam konteks permulaan, sejarah permulaan. Antaranya adalah para nabi dan rasul. Kita baru sampai dekat kisah Nabi Yaqub. Baik. Kisah Israiliyat ini maksudnya cerita-cerita dongeng orang-orang dahulu di zaman Nabi Yaqub ke? Tidak. Israiliyat ini maknanya kisah-kisah yang diriwayatkan oleh ahlul kitab. Kisah-kisah yang diriwayatkan oleh ahlul kitab. Maknanya dalam hadis Nabi SAW, Nabi SAW membenarkan kita untuk meriwayatkan daripada ahlul kitab dan tidak beranggapan bahawasanya hal tersebut adalah diharamkan secara mutlak. Dalilnya apa? Dalilnya kata Nabi SAW dalam Sahih Al-Bukhari antaranya hadithu an Bani Israel wala haraj. Nabi suruh cerita kot. Hadithu an Bani Israel wala haraj. Kan? Nabi kata
Yang pertama, balighu anni walau ayah. Sampaikan daripadaku, kalian sampaikan daripadaku walau satu ayat. Wa hadithu an bani Israel wala haraj. Kisahkan, ceritakan tentang Bani Israel wala haraj, jangan rasa bersalah, jangan rasa berdosa. Tapi kena hati-hati. Hadis yang last tu Nabi kata, wa man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang berdusta atas namaku, maka dia secara sengaja, maka setiaplah tempat duduk dia dalam neraka. So ulama faham daripada hadis ini menceritakan tentang Bani Israel, riwayat Israiliyat dibenarkan, diharuskan. Tapi dengan syarat dengan syarat kita tahu beza. Mana riwayat Israiliyat yang boleh pakai, mana yang tak boleh pakai. Mana yang dusta, mana yang mungkar, mana yang bercanggah dengan agama kita, mana yang dusta, mana yang tokok tambah. Sebab itu orang awam jalan pintas dia, tak payahlah. Cukup dengan baca Quran, baca tafsir. Tapi dalam tafsir pun ada Israel. Macam mana? Sebab tu kena mengajilah, senang. Dia tak ada jalan pintas sebenarnya, kena mengaji. Kena menuntut ilmu. Kan? Jadi kisah Israiliyat ni bukan maksud cerita-cerita dongeng. Kalau kita kata kisah Israiliyat ni cerita dongeng, maksudnya Quran cerita dongeng. Quran kan cerita, kan anda baca tadi, ya Bani Israel, ya Bani Israel, ya Bani Israel. Cerita pasal Bani Israel. Cuma yang dimaksudkan dengan riwayat Israiliyat ni maknanya ulama bahagikan. Ada yang diterima, ada yang tak diterima. Itu bukan kat sini kita nak bahas. Kita pernah buat kelas khusus tentang riwayat Israiliyat dalam kitab tafsir At-Tabari kan, dalam At-Tabari dan sebagainya. Cuma kemampuan kita untuk membezakan tu sudah tentulah orang awam. Dia tak boleh lah dia pakai baca dalam buku, dia pakai ingat benda tu sahih saja belaka lah. Itu sebab tu adanya saringan. Adanya sebahagian ulama yang mengambil pendekatan membuang riwayat-riwayat Israiliyat dalam sebahagian kitab tafsir, tetapi sebenarnya itu tak membantu untuk memperincikan kisah. Sebab itu anda dah sebut manhaj Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau bukan menolak secara total riwayat Israiliyat. Dia masalahnya bila kita tak mengaji. Macam mana kita nak bantah Yahudi kalau kita tak guna dia orang punya riwayat tu? Macam mana nak bantah dia orang dalam masalah nasakh dan mansukh? Kan? Kalau kita bawa Quran, memang dia orang awal-awal Quran dia orang tolak. Bukan kata Quran dia orang tolak, Nabi Muhammad pun dia orang tolak. Macam mana kita nak ilzamkan mereka untuk ikut Nabi Muhammad SAW kalau kita tak tahu riwayat mereka? Itu point dia. Jadi cerita-cerita dongeng orang dahulu yang tu bukan Israiliyat ni, adalah yang dongeng-dongeng, ada yang dongeng, ada yang tak dongeng, ada yang betul. Contoh macam cerita Nabi Yaqub ni semua bukan dongeng. Kalau dongeng, Ibnu Katsir tak bawa lah masuk dalam kitab Al-Bidayah. Dia bukan dongeng. Bahkan dia menjadi kesepakatan di kalangan ahlul kitab dan diakui oleh ulama-ulama Islam. Maknanya dia tak ada percanggahan. Bahkan dia membenarkan pula apa yang Quran cerita. Cuma masalahnya bila sebahagian ulama yang kemudian mereka membuat satu manhaj baru, manhaj mereka yang sebenarnya asing daripada manhaj salaf yang terdahulu. Ulama-ulama salaf terdahulu mereka tak tolak secara total riwayat Israiliyat. Mereka kena faham. Kena betul pemahaman. Mereka tak tolak secara total. Mereka saring. Sebab tu anda bawa kalam Ibn Katsir ni yang kita baca, yang kita mengaji ni, membuktikan. Kan? Kalau tak, macam mana kita nak tahu perincian-perincian? Ada orang kata cukuplah dengan Quran. Memang Quran. Tapi Quran datang secara umum. Memang bagi kita orang Islam cukup. Tapi kalau kita nak dakwah pada orang Yahudi, orang Kristian, memang tak cukup. Memang bagi kita cukup. Sebab itu dia orang belagak. Dia orang sombong. Dia orang kata, tengok, orang Islam bukan tahu cerita ni. Padahal orang Islam lagi tahu. Pasal kita sendiri yang membataskan. Kita sendiri yang macam tak ambil tanggungjawab untuk jelas kat dia orang. Cukuplah Quran kami punya orang Islam. Apa jangan masuk campur, jangan Israiliyat bla bla bla. Tak betul cara tu. Caranya Israiliyat kita saring. Ulama lah yang saring. Yang ni Ibn Katsir saring.
Kemudian apa yang tak betul, apa yang betul, apa yang bercanggah, apa yang tak bercanggah, itu yang mereka tentukan. Ada neraca dia. Sebab tu anda bagi contoh tadi, neraca Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang syariat Nabi Ishaq, Nabi Yaqub yang dimansuhkan dan sebagainya. Kan? Sama jugalah, itu sebab adanya kajian tentang perbandingan agama. Kan? Itu kita kena faham. Alhamdulillah kita maknanya kita ada pendedahan. Kita ada pendedahan. Kita bersabar dan kita teruskan menuntut ilmu, belajar, baca kitab ni dan ikut pengajian ni, insya-Allah lah kita akan cuba bimbing. Kan? Apa yang tak betul kita sebut tak betul. Apa yang betul kita kata betul. Kan? Jadi tak lari daripada ni kita punya kitab. Baik. Baik. Ambil cerita kisah Israeliat direct dari Old Testament. Ya, ana memang ambil direct daripada Old Testament dan ana buat comparison. Maknanya Ibnu Katsir rahimahullah sebut ni teks tu, sebab tu ana boleh translate ke bahasa Inggeris yang version King James version, sebab ana rujuk pada situ. Jadi anda boleh tahu ini sebenarnya teks ni adalah terjemahan daripada Old Testament. Maknanya menunjukkan kepada kita Imam Ibnu Katsir rahimahullah dan ulama-ulama pada kurun ke-8 Hijrah, antaranya Imam Ibnu Katsir, mereka mempunyai akses terhadap kitab-kitab Bani Israel. Kitab riwayat-riwayat Israeliat. Kitab-kitab maknanya mereka baca. Maknanya ulama kita dulu, mereka nak bantah orang Yahudi, bantah syubhat-syubhat keraguan, mereka baca. Itu penting, manhaj, metod. Sebab kalau kita tak baca, macam mana kita nak hukum? Maknanya ulama lah. Kita ni hanya sampaikan. Itulah metod yang disebut sebagai metod dalam perbandingan agama ni, antaranya adalah kita kata mengkritik teks. Mengkritik teks. Jadi nak mengkritik teks kena rujuk kitab juga. Yang ana ambil direct daripada Old Testament. Ana ada yang Hebrew dan King James version, ana juga ada yang dalam bahasa Arab. Jadi ana compare tiga. Bukan ambil satu. Dan ada juga satu lagi Greek version. Cuma yang tu ana baru duk belajar baca yang Greek tu. Cuma kita still buat comparison dengan translation lah, terjemahan. Hebrew, King James version, Arab SVD tu, boleh kalau kita orang yang mengkaji tentang perbandingan agama, dia boleh cari yang paling dia boleh cari King James version. Kisah Yusuf dan Asenath dan 3 isteri Nabi Ibrahim dan Raja Sargon, dan mana saya boleh mula cari catatan sejarah ni, boleh cadangkan buku. Baik. Itu nanti kita akan masuk dalam kisah Nabi Yusuf AS dan kita akan cuba untuk buat perbandingan itu. Raja Sargon dan mana yang baik. Ini kalau kita tengok Taurat ni, ataupun kita kata Perjanjian Lama ni, dia adalah buku yang sangat besar. Kerana dia adalah level dia adalah buku sejarah. Kita kena faham dia bukan buku kitab suci. Sebab tu bila kita nak baca, anda cadangkan maknanya orang yang mengkaji, maknanya dia boleh cari mana-mana version, maknanya Old Testament yang dalam bahasa Inggeris lah, King James version. Sebab kalau bahasa Hebrew dia tak faham, kita tak faham. Cari yang King James version. Kalau orang yang tahu bahasa Arab, dia cari yang SVD, maknanya yang telah diterjemahkan oleh Smith and apa benda dah nama tu kan, D tu anda lupa, tapi anda ingat SVD lah, maknanya yang version bahasa Arab. So maknanya kita kalau kita buat kajian, kita akan baca yang bahasa Arab dia. Itu. Jadi itu untuk orang-orang yang mengkaji perbandingan agama. Perbandingan agama itu penting bagi mereka yang mengkaji lah, bukan kita syok-syok sendiri yang kita tak ada keperluan. Bagi orang awam memanglah dia cukup dengan mengaji Al-Quran, dah cukup sebenarnya. Cukup mengaji Quran, mengaji tafsir, mengaji Baik.
Cadangan buku yang anda boleh cadangkan, tapi buku kebanyakannya dalam bahasa Arab, dalam bahasa Inggeris ada juga, tapi anda tak berani nak galakkan untuk bagi secara umumnya, maknanya kerana ada perkara yang mungkin perlukan kepada penelitian dan sebagainya. Yang anda ingat, yang anda tunjuk minggu lepas, anda ada tunjuk satu buku, Qissatut Taurah wal Injil oleh Syekh Dr. Umar Al-Ashqar. Dr. Al-Ashqar dia ada kitab berkenaan dengan kisah Taurat dan Injil. Maknanya dia buat comparison dari sudut, dia membantah lah dari sudut apa yang bercanggah dengan Quran dan sebagainya. Dan banyak lagi sebenarnya kitab-kitab ni banyak, cuma anda tak ingat. Dia satu ni, kitab ni Qasasut Taurah wal Injil. Qasasut Taurah wal Injil fi Dawil Qur'ani was Sunnah. Ini sesuai untuk orang yang baru, maknanya orang yang dia beginner. Sebab dia sebelum kita nak kaji perbandingan agama ni, kita kena ada, pertama sekali kena mempunyai pengetahuan tentang akidah Islam yang kukuh. Kalau tak, kita boleh terjebak dalam syubhat-syubhat dan keraguan, syubhat-syubhat. Ini bahaya. Ataupun kita terjebak dalam bid'ah-bid'ah yang dalam firaq Islam, Mu'tazilah dan sebagainya. Kita boleh terjebak juga dalam syubhat-syubhat mereka, ataupun boleh terkena syubhat-syubhat golongan Gnostik dan sebagainya juga boleh jadi. Sebab tu pastikan kita seiringan lah, maknanya mengkaji tentang agama-agama ni, maknanya pastikan kita kuat dalam asas-asas akidah tu, jangan tinggal. Dan yang paling penting, ini antara wasiat dan pesanan daripada guru kami, Syekh Sana'ullah Al-Hindi. Dia kata, kamu kajilah tentang pandangan agama, tapi kamu jangan tinggal Quran. Maknanya kalau kamu nak baca, kalau kamu ada kemampuan, maknanya kamu ada kemampuan untuk rujuk kitab-kitab mereka, jangan kamu terpedaya. Maknanya kamu kena lazimi Quran. Sebenarnya kalau kita lazimi Quran, sebenarnya Quran tu yang membimbing kita untuk tahu macam mana cara nak bantah dan sebagainya. Itu sebenarnya rahsia dia, kita lazimi Quran. Maknanya kita kena ulang-ulang Quran, baca Quran banyak. Sampai ada seorang guru anda juga, dia bagi tips lah. Dia kata, kalau kamu nak, dia bagi satu je tips. Waktu tu anda tak sempat nak buat, sekarang ni baru kita bertatih-tatih. Dia kata, kalau kamu nak faham bahasa Ibrani, kamu ulang-ulang Quran. Maknanya kamu hafal Quran, kamu ulang-ulang Quran. Maknanya ulang-ulang Quran. Kerana Quran tu sendiri sebenarnya dia punya kemukjizatan tu bukan setakat pada i'jaz lughawi, bukan i'jaz ilmi, bukan setakat tu saja tau. Bahkan i'jaz lughawi, i'jaz dari sudut bahasa. Kemudian dia akan Quran tu sendiri, Quran bila kita lazimi Quran, dia akan membimbing kita untuk mendapatkan kebenaran. Itu. Baik, catatan sejarah boleh tak jadi masalah, boleh rujuk dalam Old Testament tu, kita anggap dia buku sejarah. Jangan anggap dia sebagai buku kitab suci yang tak boleh dikritik, yang tak boleh ditolak langsung dan sebagainya. Dia beza, level dia nak dibandingkan dengan Quran sangat-sangat jauh. Baik, itu yang anda tahu. Buku-buku dalam bahasa Melayu ataupun buku dalam bahasa Inggeris ni ada beberapa buku banyak. Sejarah ni cuma bolehlah anda cadangkan kalau boleh cari dalam satu buku tentang sejarah Yahudi ni, anda boleh bagi satu cadangan dalam bahasa Inggeris. Boleh cari buku buku dalam bahasa Inggeris sebenarnya banyak. Banyak. Cuma nak cari yang yang ditulis oleh orang Islam lah, itu paling penting. Contohnya boleh cari Biblical History of Israel. Ini kalau nak tambah maklumat. Dikarang oleh Ian Provan, V. Phillips Long, Trample Longman 3. Kemudian boleh juga cari buku, sangat kurang, Ancient Israel's History. Juga yang asas bagi sejarah Yahudi ni
kalau dia punya level sejarah Yahudi yang muktabar, yang kira macam standard dia macam Al-Bidayah wa Nihayah ni, iaitu Tarikh Josephus, Tarikh Josephus, ataupun disebut sebagai The Works of Flavius Josephus, yang dia asalnya dalam bahasa Ibrani, ditranslatekan oleh William Whiston. The Works of Flavius Josephus. Dalam bahasa Arab, buku tu diterjemahkan daripada Ibrani ke bahasa Arab dengan judul Tarikh Josephus Al-Yahudi. Tapi itulah dia buku, dia ceritalah tentang Antiquities of the Jews. Dia cerita tentang War of the Jews, dia cerita sejarah-sejarah selepas maknanya berlaku fasa-fasa perubahan, dan juga macam-macam lah maknanya fasa-fasa yang menyebabkan berlakunya perubahan dalam kitab-kitab mereka dan sebagainya. Itu 2 buku atau 3 buku tadi boleh cari, dan banyak lagi sebenarnya, banyak dalam buku-buku bahasa Inggeris banyak, cuma dalam bahasa Melayu kurang. Jadi insya-Allah mungkin kita akan Ana sendiri pun sedang menyusun buku tentang sejarah Yahudi ni dalam bahasa kita lah, bahasa Melayu. Sebab kita nak galakkan orang baca, orang tahu, orang biar kita maknanya bahasa ibunda kita kan, dalam bahasa ibunda kita, supaya tak ada lah dia percaya benda-benda khurafat ni kan, cerita ngarut-ngarut, pasal dia tak ada basic. Tapi yang Ana sedih bila Ana tengok ada orang yang cuba tulis, tapi dia tulis tu dia copy paste daripada Wikipedia apa semua, dia buat buku. Ada dah banyak dah Anda buat tengok buku sejarah Baitul Maqdis, tapi tak ada kualiti. Mana kita buka tu, ni copy paste daripada Wikipedia, baik tak payah. Baik kita pergi ambil Wikipedia tu, kita print je. Kan? Ambil Wikipedia, internet, sumber dia internet. Tapi yang jahatnya, kulit buku dia buat cantik-cantik. Dia ada duit kan, depa penerbitan ni kadang-kadang dia pasal dia nak meniaga buku, tapi kualiti tak ada. Salah eja, salah fakta pun salah. Ana selalu juga pergi setiap bulan Ana akan pergi ke kedai-kedai buku umum. So Ana akan tengok. Dan Ana pernah tengok, memang menyedihkan. Buku-buku tentang sejarah ni kadang-kadang kita tengok macam sejarah ni diperkotak-katik kan. Sejarah dunia, sejarah tentang Nabi-Nabi, Bani Israel dan sebagainya ni kadang-kadang fakta salah dan sebagainya. Banyak maknanya banyak. Disebabkan orang tu mungkin orang panggil apa? Maktabah at-tijariyah kan. Maksudnya publication buku-buku ni kadang-kadang dia nak jual je. Dia tak ada menjaga kualiti. Kadang-kadang buku tu plagiat mana-mana kan. Ambil daripada internet je pun, tapi buat jadi buku. Bahaya. Kan? Jadi kita kata kesedih lah, sebab tu banyak bahan-bahan bacaan yang sampai ke rumah kita yang untuk orang Melayu khususnya mengarut. Anda pernah baca satu buku ni, dia cerita pasal sejarah Yahudi. Kemudian dia boleh cerita Bani Saud adalah keturunan Yahudi. Tak betul. Gelak je kalau orang ahli nasab baca. Ahli nasab moden kalau baca tu gelak je. Apa orang Melayu ni karut sangat. Kau tuduh orang yang ada keturunan nasab dia orang tu sampai kepada Bani Hanifah kot. Kemudian ada keturunan mereka tu ada juga raja-raja hebat yang zaman Nabi jadi sahabat Nabi kot. Kamu nak tuhmah nasab orang ni, bahaya. Yang baru-baru ni bila isu Saudi tangkap seorang ulama kan. Ya, kita pun tak setuju kan. Kita pun tak setuju. Siapa kata kita setuju semua Saudi? Tapi yang jadi masalah jadi zalim. Lepas Saudi tangkap ulama tu, kemudian terus anda terbaca satu komen tu, Saudi Yahudi. Mereka ni keturunan Yahudi. Ini kamu tuhmah keturunan orang kot. Cuba kalau orang tuhmah, orang tuduh keturunan Melayu ni keturunan Yahudi. Marah tak kita? Marah. Jadi kalau kita tak suka orang tuduh kita macam tu, jangan kita tuduh orang macam tu juga. Bahkan Bani Saud tu, dia orang punya genealogi, silsilah dia orang, nasab dia orang sampai kepada Bani Hanifah. Daripada Bakr bin Wa'il. Maknanya dari sudut genealogi dia orang orang Arab. Orang Arab asal. Kita tuduh Yahudi sedap hati je. Dan daripada belum lagi keturunan ulama-ulama Bani Tamim. Itu belum kita bangkitkan nasab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Lagi jelas kot Bani Tamim. Bani Tamim ni Nabi SAW sebut tentang hadis dia orang ni kuat lawan Dajjal. Depa duk Dajjal, depa duk perang dengan keturunan yang daripada keturunan tu yang nanti akan kuat lawan Dajjal nanti. Hum asyaddu ummati 'ala Dajjal dalam sahih Muslim.
Dalam hadis Sahih Muslim kot. Keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tu keturunan Bani Tamim. Tiba-tiba dia tuduh apa? Oh, Khawarij. Khawarij. Kamu tak adil. Kamu tak, kita boleh tidak bersetuju dengan kerajaan Saudi, dengan MBS ke dengan apa boleh. Tapi bukan dengan kita menzalimi mereka. Dengan kita tuduh keturunan mereka, kita tohmah dia orang punya agama. Bahaya. Zalim. Kan? Melayu Bani Tamim. Itulah sebab apa? Sebab kita jahil. Kita tak tahu sejarah. Kan? Masih lagi duk mencari-cari. Lepas tu tuduh orang lain. Zalim lah. Zalim. Allahul musta'an. Kita duk lepas tu tiba-tiba mengaku kita pula Bani Tamim. Tak apa orang panggil? Tak malu. Tak malu. Mengaku pula kita Bani Tamim. Na'udzubillah. Minal jahli wal zulmi. Kita minta lindung daripada kejahilan dan kezaliman. Punca sebab jadi macam ni sebab jahil dan zalim. Sebab jahil lah kita berlaku zalim. Kalau kita ada ilmu, kita takkan melakukan kezaliman pada orang lain. Apatah lagi melibatkan sejarah dan sebagainya. Kita nak nyelewengkan sejarah. Kita duk bangga. Tu kadang-kadang anda perasan ada orang kan, dia punya pemikiran tu macam mana cakap? Kita bawa kitab yang dikarang oleh ulama kita, asatizah kita terjemah, tulis, mengajar kitab-kitab yang dikarang oleh ulama kurun yang terawal hijrah, kedua hijrah, ketiga hijrah, 4 hijrah, 5 hijrah. Tiba-tiba golongan ini yang Melayu ni, dia bangga. Ni kitab ni lagi awal. Lagi awal tu kurun ke berapa? Kurun yang ke-13 Masihi. Kan? 7 ke 13 Masihi dah lewat. Kemudian dia duduk bangga, dia kata dia pun lagi awal. Salah lah. Timeline pun tak betul. Kan? Dia kata kitab kuning tu lagi lama. Padahal kitab kuning depa yang depa duk bangga-bangga tu kebanyakannya lagi lewat. Kitab Ibnu Katsir ni, Al-Bidayah wan Nihayah ni lagi awal. Lagi awal, berkurun-kurun. Tapi kita tak pernah kata kita tak pernahlah kita nak menghina manuskrip orang ulama-ulama Melayu kan. Mereka punya usaha, mereka ada juhud mereka dan sebagainya. Tapi janganlah kamu zalim, kamu anggap itu yang muktabar, yang ni Ibnu Katsir tak muktabar, Az-Zahabi tak muktabar. Ini lagi awal kot. 700 Hijrah. Kan? Ulama-ulama yang lagi awal kot. Tapi tiba-tiba mereka angkat yang lewat tu, lagi berkata ini lagi tinggi kedudukan dia. Salah, tak betul. Itu pun kerana kejahilan tentang sejarah. Baik, ana rasa naktafi bihadzal qadar, cukup setakat itu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.